إلى يوم الدين وعن والدينا وعن مشايخنا وأساتذتنا وروحنا شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد. Selamat dimuliakan Tuan Pengurusi Majlis kita pada pagi ini yang dihormati seluruh warga Universiti Malaysia Pahang, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada pagi yang penuh barakah ini, waktu duha. Kita berkumpul sekarang ini adalah pada waktu duha, yang mana waktu duha ini adalah magnet rezeki. Syekh, Dik, macam mana nak ni? Oh, sini. Okey, beres. Waktu duha ni adalah waktu magnet rezeki. Kan? Maknanya kita selalu doa, Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Bayangkan rezeki kita yang masih di langit. Tuan-tuan nak apa? Bayangkan. Kita doa ni tuan-tuan, dia mesti ada kesungguhan. Kalau kita nak doakan apa yang kita hajat, mesti doa dan bayangkan apa hajat kita. Barulah kesungguhan tu nampak. Dia sebab dari sudut psikologi pun, lagu kata apa? Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Kan macam itulah. Kan? Maknanya, dengan kita bayangkan tadi, dia akan menguatkan lagi kesungguhan kita dan kekhusyukan kita. Jadi bayangkan turunnya rezeki kita daripada langit. Sebab orang yang terlibat dengan perubatan Islam pamoy, bila dia mendoakan orang, kalau dia membayangkan, ketika dia meruqyah, dia bacakan doa tu, dia bayangkan orang itu dalam keadaan panas, api umpamanya, maka orang tu akan menjerit panas. Dia apa yang peruqyah itu baca, apa yang dibayangkan, apa yang diniatkan untuk pesakit itu tadi, ataupun untuk mengeluarkan jin yang mengganggu dia tadi, maka itulah yang dia akan rasa. Itu menunjukkan bahawa betapa hebatnya niat kita. Okey. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Innamal a'malu binniat. Setiap amal itu berhajat kepada niat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, biarlah kita hadir pada pagi ini dengan satu niat. Ya Allah, aku datang ini kerana-Mu, Ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, anugerahkan sesuatu padaku, Ya Allah. Lepas tu tuan-tuan ikut saya. Ya Allah. Ikut 1, 2, 3. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Beri aku sesuatu, Ya Allah, dalam program aku pagi ini, Ya Allah.
sehingga tengah hari ini ya Allah. Kita minta dengan Allah. Biar kita datang dapat sesuatu, jangan kita balik kosong, tak dapat apa-apa. Bukan datang sekadar nak memenuhi program, nak memenuhi kewajipan datang kursus, kan, itu saya tak tahulah. Kan? Tapi yang penting kita datang untuk dapatkan sesuatu daripada seminar akhir zaman yang kita adakan tak lama pun, pagi sampai tengah hari ini. Subhanallah. Tuan-tuan perempuan dirahmati. Saya nak tanya, 2 tahun lepas saya ada pergi UMP Pekan. Tajuk lebih kurang tapi lain sikit. Dia fokus kepada Dajjal. Siapa datang kan? Tak ada. Tak ada. Seorang pun tak ada yang datang. Okey, cun. Sebab apa? Sebab kalau tak ada yang datang, saya nak kongsi sikit pasal Dajjal. Kalau dah ada datang, kan, apa barang cerita lagi kan. Jadi maknanya nanti kita akan pergi tengok sikit sampai rehat ke macam mana ke, apa itu Dajjal. Kan. Kalau Dajjal orang tahu kan. Kan. Kalau pedajal orang, Dajjal betul. Kan. Itu lain. Ini Dajjal. Baik. Jadi kita minta nak sesuatu dan biar kita niat ikhlas kepada Allah, insya-Allah kehadiran kita Allah akan beri sesuatu. Saya pun tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, di atas beberapa kesilapan teknikal daripada peringkat saya lah, saya kira. Saya sepatutnya dalam kepala saya program ni 25 bulan. Maknanya hari Rabu ni ada sikit beberapa miscommunication, tak apalah. Ni malam tadi alhamdulillah saya pun last minute punya, sebab asalnya hari Rabu, tapi bila kata pagi ni okey, sebenarnya fizikal dan mental kita, saya dah bersiap untuk hari Rabu. Tuan-tuan nak membentang sesuatu biasanya perlukan fizikal, mental, persiapan sebagainya. Tapi bila kena datang hari ni, tak apa. Malam tadi saya dapat, saya pun betul-betul baru tersedar malam tadi jam 11 lebih. Okey. Maka positif. Ya Allah, aku nak pergi kerana-Mu ya Allah. Aku nak datang ni kerana-Mu ya Allah. Aku nak berkongsi pun kerana-Mu ya Allah. Kau permudahkanlah. Alhamdulillah. Mudah ya. Pagi tadi lepas subuh, anak saya pula exam hari ni. PSRA. Kalau di Selangor dia panggil PSRA. Pagi tadi lepas subuh, lepas solat Jumaat sama, terus siap, terus jalan, gedebak-gedebuk, minum buat air apa semua sekali. 6.30 jugalah. 6.30. Kira sampai sini tadi lebih kurang 5 minit, 9.10. Okey ke? 6.30 daripada Bangi. Kan? Lari tak ada laju manalah, dalam 200, 210. Kan? 18, 17 kan. And kebetulan pula saya baru try minyak yang color apa, yang racing tu. Malam tadi. Saya tak plan tau malam tadi. Kata nak try lah minyak. Sebenarnya saya nak suruh masuk 97. Isteri saya tersalah masuk. Dia masukkan yang racing tu RM3 lebih. Memang susah sangat lah bagi tadi aku racing. Kan? Lepas tu berhenti kat gambar. Kan? Berhenti kat gambar tadi. Saya kata jangan isi 95 lah, 97. Sebab saya baru terbaca dan baru kawan beritahu. Saya tengok satu video, tuan-tuan perempuan ni terlibat dengan engineering kan, mesti lagi tahu. Saya baru dapat satu video, dia menceritakan kalau kereta 2.0 ke atas, dia mesti pakai 97. Yang tu yang saya nak try, 97, tapi isteri saya tersalah masuk, dia masuk racing. Elok lepas isi, dapat panggilan, rupanya hari ni. Ocun lah, pagi tadi racing terus. Kan? Lepas tu, tadi pun berhenti semua betul. Memang lain lah. Beza, memang berbeza lah. Ini bukan Seng Heng punya cerita ni. 97 dan 95. Nanti siapa-siapa yang ada pakar boleh sembang dengan saya kejap lagi, kita rehat. Memang sebab sahabat saya kata dia memang pakai semua tu, dia kata lebih jimat untuk kereta-kereta yang begitulah. Baik. Jadi ala kulli hal, kita dah perbetulkan niat kita. Kita nak jadi, nak datang hari ini kerana Allah dan kita nak jadi hamba-Nya. Apatah lagi kita sedang berada pada akhir zaman. Baik. Apakah ciri-ciri tanda-tanda akhir zaman? Antaranya nombor 1, turunnya Dajjal di akhir zaman. Merupakan tanda kiamat yang paling awal yang akan berlaku. Ini kita cerita ni tanda-tanda besar ni semua.
Kalau saya nak cerita tanda-tanda kecil, nanti kita tengok di ujung-ujung nanti sempat ke tidak. Memang terlampau banyak lah. Kita nak cerita tentang tanda-tanda besar. Maknanya kalau turunnya Dajjal, maka itu sudah dikira sebagai tanda-tanda besar. Antara yang paling awal akan berlaku. Dan dikatakan bahawa Dajjal sudah muncul di permukaan bumi sejak masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Nanti saya kata lepas rehat nanti kita pergi tengok cerita Dajjal khas. Sebab itu Rasulullah SAW berdoa meminta perlindungan daripada Allah daripada pengaruh Dajjal itu. Dan wa'auzubika min fitnatil mahya wal mamat wa'auzubika min fitnati masihid Dajjal. Maknanya Nabi sendiri doa khusus daripada fitnah Dajjal. Sebab Dajjal ni satu benda yang sangat manusia ni susah untuk melainkan dengan iman saja. Mudah sangat manusia terpengaruh. Dajjal bila turun, dia datang tempat yang tak subur, tempat yang kering kontang, tempat yang kita kata tempat yang tak hidup, dia turun, dia hidupkan, dia bagi pembangunan di tempat itu. Tempat itu subur. Tuan dirahmati Allah. Orang daripada tengah hidup susah tiba-tiba dapat kesenangan macam tu, tak terpengaruh ke Dajjal. Tempat orang beriman, orang yang taat pada Allah, dia jadikan kemarau. Macam padang jarak, padang terkukuh. Ya dah biasa hidup senang jadi susah. Kita boleh bayang macam mana manusia nak bertahan pada ketika itu. Kita baru dapat happy hour pun tinggal sembahyang asar. Happy hour. Pergi pasar raya membeli belah, baru dapat tawaran-tawaran macam tu pun kita boleh meninggalkan kewajipan. Baru dapat tawaran-tawaran sikit pun kita boleh tinggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan belum Dajjal lagi turun, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Nanti kita akan tengok. Sebab itu Rasulullah doa sungguh-sungguh meminta perlindungan kepada Allah dari pengaruh Dajjal itu dan memerintahkan kepada umat baginda supaya berhati-hati dengan pengaruh Dajjal serta sentiasa berlindung diri dan berdoa pada Allah daripada terhindarnya godaan Dajjal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam, berlindunglah diri. Ista'izu. Ini tuan-tuan jangan tengok yang Arab tu dia dah tonggang terbalik. Malam tadi kita dah tak sempat lah. Kalau saya nak buat juga memang sampai pukul 2-3 pagi lah nak habis. Jadi saya biar je lah. Berlindunglah diri kamu dengan Allah dari bahaya fitnah Masihid Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berlindunglah di ista'izu min fitnati Masihid Dajjal. Ya Allah, minta lindunglah dengan Allah daripada bahaya fitnah Masihid Dajjal. Minta lindung dengan Allah. Begitu. Dan antara hadis yang menceritakan tentang keluarnya Dajjal, artinya tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah, melainkan Nabi itu pasti menakut-nakuti kepada umatnya perkara Dajjal. Setiap Nabi dan Rasul yang diutus, mereka dah tahu dah tentang Dajjal ini. Mereka akan pasti bagi ingat bahaya Dajjal. Begitu. Kemudian Dajjal itu akan keluar padamu semua. Kemudian tidak sama-sama lagi bagimu. Semua akan hal ehwalnya. Dan tidak sama-sama untukmu semuanya. Maka kita akan kenal. Memang kita akan tahu ini Dajjal. Tuan-tuan, puan-puan, berapa kali kadang-kadang kita tahu dalam hidup kita ni memang benda tu bisikan syaitan. Kita tahu. Tapi kadang-kadang kita kalah dengan runtunan nafsu. Kadang-kadang kita kalah dengan keinginan nafsu kita, syahwat, bisikan syaitan, walaupun kita tahu benda tu dosa, benda tu haram, benda tu Allah tak. Tapi keinginan kita lebih kuat. Sebab diri kita telah dikuasai oleh nafsu. Sebab itu tuan-tuan perempuan, hidup kita ini, dia akan, kita berhadapan dengan 5 tuan-tuan. Saya boleh jalan ke? Habis ni orang nak tengok. kena letak belakang sikit kot. Kan. Jadi mic ni tak apalah kot clear kan. Sambil itulah. Saya ni sebenarnya cuma tak tahulah malam tadi tu macam-macam
ujian sakit. Sakit kaki juga. Tadi makan Panadol. Apa tu? Yang urat. Bukan Activas. Yang memang khas untuk sakit urat. Ia faktor usia dia. Tapi kita tengok orang muda ni mungkin merasa macam muda. Okey. Kita berhadapan dengan lima. Kita manusia. Satu. Kita berhadapan dengan lima. Dan kita berhadapan dengan lima. Yang belakang ni. Saya datang khusus ke macam mana? Siapa nama? Shanti. Ha? Shanti. Tuan Shanti. Daripada mana asal? Daripada Perak. Bukan Muslim kan? Bukan Muslim. Ini kita nak dengar cerita pasal apa yang Islam cakap akan berlaku di akhir zaman. Boleh dengar? Okey. Kalau ada soalan terus tanya. Apa? Syekh Shin. Syekh lah saya panggil. Syekh. Syekh. Kau Syekh Shin saya panggil Syekh. Okey Syekh. Jadi Syekh, kita ni manusia, dalam Islam kita ni satu orang manusia, kita perlu berhadapan dengan lima benda. Lima. Apa? Nombor satu sekali kita berhadapan dengan syaitan. Syaitan ni dalam bahasa Tionghoa dia mana? Mokoi. Syaitan bahasa Cina. Mokoi. 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 Sini tak ada mokoi. Mokoi. Maknanya inna wala tattabi'u khutuwati syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Wala tattabi'u khutuwati. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Syaitan ni khutuwat ni jejak langkah asal. Asal ni dia bagi kesan. Ditinggalkan kesan dalam hidup kita. Kesan yang maknanya kalau sekali kita buat dosa dia akan tinggalkan kesan. Sebab tu bila kita buat dosa tuan-tuan, selagi kita tak taubat nasuha, kita tak taubat sungguh-sungguh, dia akan ada kesan yang dia akan teringin dan teringat lagi untuk melakukan dosa. Nak tinggal, nak buang kesan tu yang banyak. Disebabkan ada kesan tu lah menyebabkan kita akan teringin, akan teringat lagi dosa. Sebab tu orang minum arak bukan senang dia nak berhenti. Kesan dia senang. Orang yang biasa berzina, dia nak tinggal bukan senang. Orang yang dia macam dadah lah, tapi kita duk ingatkan macam dadah tu sahaja dia akan memberi kesan. Dadah tu dadah lah. Tuan-tuan yang bekerja sebagai anggota polis tahulah macam mana dadah dia, ya Allah. Punya payah saya ada. Saudara kita yang terlibat dengan dadah. Memang susah tuan-tuan. Dia bukan tak nak berhenti, dia nak berhenti, tapi dia mendadah, menyerap masuk dalam saraf-saraf dia. Dalam tubuh badan hormon-hormon dia menyebabkan dia susah nak tinggal. Sebenarnya bukan dadah saja tuan-tuan, apa-apa saja dosa. Dia akan menyebabkan kita ni susah. Sebab itu syaitan seboleh-boleh dia nak menghasut kita daripada benar-benar dengan melakukan dosa dan maksiat, dan dia akan tekan, dia akan tinggalkan kesan dan juga asal tadi. Lepas Allah kata jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan adalah musuh yang jelas. Aduwwun mubin. Aduwwun musuh, mubin jelas. Tapi berapa ramai orang dah tahu itu dia syaitan, tetapi dia masih lagi tak boleh meninggalkan. Ini fakta yang benar. Yang kedua, kita satu orang berhadapan dengan nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu akan amarah, akan mengajak kepada kejahatan. Dia akan misi. Dan tuan-tuan mau kena ingat, nafsu itu dia bukan yang sebahagian daripada kita. Dia bukannya maknanya kita tu nafsu. Nafsu tu ada makhluk lain yang diletakkan bersama dengan kita. Kerjanya hanyalah membisikkan, mengajak kita kepada kejahatan. Dan dengan nafsu itulah kita rasa kita dapat menikmati dia, baik makan, baik minum, berkawan dan sebagainya. Kalau tak ada dia pun tak boleh juga. Kita tak boleh rasa. Tapi dengan adanya nafsu, cuma biasanya nafsu itu akan menguasai kita. Jadi kita sebut tadi,
Bila nafsu menguasai kita, maka kita tak boleh meninggalkan. Dia dah tentukan kita, mesti buat macam ni, mesti buat macam ni. Awak mesti marah. Mana boleh awak maafkan dia? Awak mesti marah. Awak mesti balas dendam. Itu semua nafsu. Dia dah memalukan awak. Macam mana awak boleh maafkan dia? Tak boleh. Awak tak boleh maafkan dia. Dia telah memalukan. Kita pun balas dendam. Inna nafsa la'amaratun bisu'. Yang ketiga, kita berhadapan dengan qarin kita. Qarin itu syaitan kita yang khusus untuk merosakkan kita. Kalau syaitan yang kita kata inna syaitan itu yang bersifat-sifat yang banyak, walhalnya, apa lagi, dasimnya, itu macam-macam nama-nama syaitan. Tapi qarin ini memang khusus ganggu kita. Memang dia pun macam kita, dia tahu tabiat kita yang tak mahu. Muhaimin. Dia tahu dah Muhaimin ni macam mana. Dia tahu dah Muhaimin ni kesukaan dia apa. Kelemahan dia di mana. Dia ni apa dia. Hari ini sentiasa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha. Allah izinkan syaitan ni bagi ilham kepada benda-benda yang tak elok. Sebab tu idea dia tak elok ni, dia bagi. Dia sentiasa bagi kat kita. Dia bagi ilham. Okay. Dan ilham tu bukan dengar kat telinga. Dia bagi kat hati kita. Kita sekarang pagi kita dengar-dengar. Kan? Penceramah akhir zaman. Dia datang kat ilham kat kita. Ada rasa kenal kan kat mata ni? Ada? Tak ada? Oh, ini pagi tadi baca Quran. Saya pagi tadi bawa kereta daripada rumah tadi, lepas Bombak ni ada jumpa kawan sekejap kat Bombak, sempat bertiga. Lepas sambung kita start baca Waqi'ah, Al-Mulk, Yasin, Ar-Rahman, Hizbul Bahri, Zikrullah, La ilaha illallah, sepanjang perjalanan. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, waktu mula baca Yasin, mengantuk ni. Mata ni tak tahu nak boleh buka. Lalu di sebelah lori tu. Bukan langkah lori. Kalau langkah lori aku tak sampai dah. Baru lalu sebentar dah terkejut. Lalu dia bilang, mengantuk. Sebab apa? Salah satu sebabnya sebab kita baca Quran. Kita nak baca Quran. Kita boleh buat. Lepas satu surah, lepas satu surah, berhenti kat mana tadi? Sebelum gampang tadi. Amaran. Amaran tadi tak boleh tahan. Jadi 10 minit. Lepas dapat 10 minit, siap mimpi lah tu. 10 minit tu sempat mimpi. Tu nak tahu saya mimpi tu. 10 minit tu. Isteri saya kejap 10 minit. Tambah seminit. 10 minit dia dah kejut. Bang, Muhammad, seminit. Tambah. 11 minit, 10 minit ya, sebenarnya seminit tu dah tak mimpi dah. Saya mimpi saya beli tanah. Abang dia datang, nak dapat tanah apa? Dia datang, kan Moskow benda. Apa gampang. Kan? Sebab itu kan saya pilih Amerika. Lepas tu pula, saya beli tanah tu 3 lot. 3 lot, lepas tu saya, kakak saya pun minta, abang saya pun minta. Maknanya nak duduk semua. Kan? Sebenarnya mimpi kita ni dia akan ada kaitan dengan apa yang kita fikirkan. Betul tak? Kenapa saya boleh mimpi benda tu? Semalam saya pergi tengok tanah. Saya cerita sikit semalam. Lepas saya semalam penuh program daripada kuliah subuh dekat dalam kebun. Lepas tu saya pergi kuliah Tuhan Muslimat yang pukul 11, satu lagi kuliah Tuhan. Dekat kuliah Muslimat yang kedua tu lah, saya jumpa dengan satu orang sahabat. Dia tu ada hutang saya. Dia ada hutang saya, dia tahu. Saya cerita tak baik. Sekejap, dia hutang saya 20k. Dia hutang saya 20k. Tapi dia ni ada tanah dekat ulangan. Dia kata gini lah Ustaz. Dia kata Ustaz beli saya beli tanah 70k sampai 50k. Itu yang dia cerita, dia ada 3. Dia kata okey, saya nak pergi tengok tanah. Jom. Okey lah, bayar 50k dapat tanah 3 lot dulu. Satu lot 30 kali 70.
okey lah. Ayah 50K. Dia kata dia beli tahun 2003. Sekarang 2003, 2019, 70K mau dah jadi daripada pemain 200K. Kalau tujuan kita pun pergi. Faham dia pula dah dia pergi ke bulan. Sampai kat bulan dia pun tunjuk. Itulah tanah Syekh. Tentu tanah dia tu bukit lagi. Tanah tu bukit lagi. Tapi saya kata bila masuk kat bukit ni orang nak yang orang tu nak tarah, dia kata tak apa Ustaz tu pada apa nanti orang tu tarah banyak cantik muka dia. Gitu tuan. Jadi kita ni rasa macam kena main semalam. Gila. Dia balik buat apa yang apa? Ya Allah dia pun dia. Sama-sama kita kata. Punya tanah tu bukit lagi. Itu yang pagi tadi 10 minit macam tu boleh mimpi tanah. Kita lihat Allah SWT. Tapi saya nak kata, bila kita beramal, kita nak jadi baik, qarib akan ambil tanggungjawab bisikan. Tu yang kadang-kadang tengah dengar kuliah, nampak Ustaz. Ustaz sebelah dua nampak balik sambung balik. Ustaz sebelah nampak sambung balik. Sebab apa? Dia datang perasaan. Sebab tu kalau kita tak kawal betul-betul tuan-tuan, dia akan menyebabkan kita akan rasa macam boring, kita akan rasa macam dia akan bisik macam tu. Qarib pada yang keempat, kita berhadapan dengan jin yang bersifat. Ini jin ni kalau ada gangguan, dia boleh dengan bisikan. Kalau jin tu ganggu kita, dia boleh dengan bisikan ataupun dia boleh nampak. Itu dia kena ganggu. Dia boleh nampak jin balik kolej kan, balik asrama, masuk-masuk bilik nampak perempuan rambut panjang. Contoh. Kan? Lepas tu dia tengah-tengah belajar, dekat-dekat nak exam, dia stres, dia menjadi histeria. Itu semua gangguan jin. Dia akan mencari jalan untuk ganggu itu. Wa khalaqal janna min marin min nar. Allah memang ciptakan jin daripada asap daripada api. Sebab tu ciri-ciri orang gangguan ni, dia akan tengah rasa panas, dia akan rasa badan panas, dia akan rasa telinga panas, telinga panas macam ada bara kat telinga. Itu simptom-simptom. Cepat panas, cepat barat. Orang baru sikit dia terus nak mau. Dia tak boleh. Itu ada simptom-simptom. Kena pergi berubat. Kena pergi ikhtiar. Kadang-kadang tiba-tiba dia sakit badan, tiba-tiba sakit bahu. Tak ada apa, sakit. Malam-malam kadang-kadang anak-anak kita kadang-kadang main gigi. Tahu? Itu simptom-simptom. Kena pergi berubat. Kadang-kadang tiba-tiba rasa takut, tak tahu pasal apa. Ada gangguan. Kadang-kadang tiba-tiba balik Allah tak boleh tengok muka isteri, tak boleh tengok muka suami. Itu jin yang kita perlu berhadapan dengan yang keempat, jin-jin yang berantai. Dan yang terakhir, kita perlu berhadapan dengan manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allazi yuwaswis, yang membisik-bisikkan fi sudurin nas, pada hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Maknanya bukan sahaja jin bisik kat kita, tetapi manusia juga bisik kat kita. Manusia juga bisik. Dia akan cakap kat kita benda-benda yang menyebabkan kita baru nak jadi elok, kita baru nak jadi baik. Nanti di share dalam grup WhatsApp. Fitnah, adu domba, gambar yang bukan-bukan. Biasanya datang malam Jumaat. Asal malam Jumaat dia ada lah. Patutnya malam Jumaat, hari Jumaat, kita perbanyakkan ibadah. Nak jaga diri kita ibadah.
Tapi apa yang berlaku pada hari ini, ramai hari Jumaat dia tu tambah saham dosa dia. Subhanallah. Yang tu dia duk share. Kita ni nak jadi orang baik, malam ni kita nak ibadat. Tapi kita pun manusia biasa. Bila dia share benda yang bukan-bukan, sedikit sebanyak dia mengganggu kita. Ini manusia yang membisikkan pada kita kejahatan. Bayangkan tu, satu nak lawan 5. Satu lawan 5 agak-agak siapa? Adatnya siapa menang? 5 lah. Tapi tuan-tuan jangan lupa, orang Facebook boleh mengalahkan 5. Itu menggambarkan kalau roh kita kuat, jiwa kita kuat, tuan-tuan. Macam mana nak kuat? Zikrullah. Jiwa kita mesti kuat. Kena rajin-rajin zikir. Kena rajin-rajin duduk dalam majlis zikir. Carilah majlis zikir yang boleh bantu kita untuk zikrullah, yang memberi kenikmatan supaya kita rasa manisnya, lazatnya zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kadang-kadang dalam kereta malah seorang-seorang ataupun dengan isteri, kita nak zikir seorang-seorang, kadang-kadang kita tak rasa zauk dia. Buka ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya macam mana? Latif, ya 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 Latif. Ini semua yang akan memakan kita. Kalau kita tak zikir, roh kita akan lemah. Dan bila roh kita lemah, menyebabkan kita akan kalah dengan hidup. Akan kalah dengan salah satu syaitan, nafsu, qarin, jin, manusia. Kawan saya tuan-tuan dia sahabat saya ustaz ni daripada Kelantan. Tuan-tuan tahu dia zikir ya Latif, 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 ya Latif. Tuan-tuan tahu berapa kali sehari? 16,641 kali. Every day saya bila dengar seorang sahabat cerita 16,000 ya, 16,000 saya tak ingat. Saya terus tanya dia, ustaz, dia tu kahwin isteri berapa orang? Soalan saya tak ada, saya tak tanya lah. Dia tanya macam mana dia boleh kahwin. Dia macam mana dia isteri berapa orang? Terus kalau sahabat saya kata, oh dia ni memang isteri 4 saya. Sebagaimana diduga. Kalau dah zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif 16,000, siapa yang tak lembut dengan dia? Saya pun balik tu ya Latif. Tapi tak jadi, tak sampai 16,000. 1,000 pun tak sampai. Tak apalah, tak kisah kita tak yakin, kita tak yakin. Tapi nak kata kekuatan kita adalah dengan zikrullah. Tanpa zikir kita akan lemah. Dia katalah selawat ke, zikir ke, la ilaha illallah boleh, tuan nak selawat boleh, tuan nak amalkan Fatihah 40. Semua ada kelebihan. Baik, kadang-kadang kita tengok tuan boleh ambil ijazah dengan siapa-siapa. Nak ambil ijazah Fatihah 40, tuan nak ambil la ilaha illallah boleh, tuan nak ambil selawat boleh. Semua ada kelebihan. Tapi biasanya tuan adalah satu bukan. Jumpa selawat, kita buat selawat. Jumpa la ilaha illallah, buat la ilaha illallah. Jumpa ya Latif, ambil ya Latif. Lah semua. Sebab itu kita mesti ada siapa yang kita mesti istiqamah. Dengan itulah bahawa kita akan ada kekuatan roh kita untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Baru kita akan ada kekuatan. Kalau tak, memang kita akan terfitnah dengan fitnah akhir zaman yang maha dahsyat. Kita cerita mula-mula ini persiapan diri. Zikir mesti ada.
Sembahyang wajib tu tak biasa sembang betul. Wajib tu memang wajib. Ketaatan wajib menutup aurat tu tak biasa sembang, tak biasa betul. Quran itu tak biasa betul, tu memang kita mesti baca every day. Ini kita kata tambahan. Tambahan ini yang kadang-kadang bila kita kurang, kita tak buat, kita akan mudah terjatuh kepada dosa dan maksiat dan fitnah akhir zaman, dan sekaligus menyebabkan kita tertipu dengan fitnah. Betul ada mati Allah SWT. Ya, sambil-sambil tu kalau ada soalan, jangan tunggu baca kalau dah masa rehat tu kita. Baik, maknanya Nabi-Nabi terdahulu sudah lebih awal mengingatkan kita tentang dahsyatnya Dajjal ini. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, yang tidak dapat digunakan yang sebelah kanan. Maknanya tak comel lah. Bahawa ni viral. Satu orang dia kata Dajjal ni handsome macam Nabi Isa. Tapi dia dah jawab balik. Dia kata dia dengar daripada seorang ustaz. Ustaz tu daripada Indonesia. Jadi dia pun dapat usul perspektif sudah disemakan. Betul tak betul? Allah Ta'ala. Tapi ala kulihal tuan-tuan, kita hari ni janganlah kita suka menyebarkan aib orang. Ustaz tu salah lah. Tapi lebih manis kalau kita tegur dia secara belakang. Kita rasa kita tak setuju dia bukan aliran, kita terus minta di depan. Share pula kesilapannya. Apa yang kita dapat? Yang ni kadang-kadang saya sedih lah tu. Tengok kadang-kadang minta maaf berlaku juga kepada golongan asatizah. Tapi kita tengok kadang-kadang tak berlaku kat doktor, tak berlaku kat engineer. Doktor lain dia akan cover doktor lain. Saya baru ni bawa mak saya pergi hotel Gleneagles di Hong Kong. Saya cakapkan doktor tu, saya pergi kat SPM, doktor tu tak cerita pula masalah ni doktor. Oh, dia kata mungkin dia terlepas pandang. Ayat doktor, mungkin dia terlepas pandang. Ada tak dia? Jangan pergi, doktor SPM memang tak boleh pakai. Dia tak makan kawan. Tapi seheran pelik ajaib. Kenapa ni kadang-kadang agamawan dia suka sangat jatuh-jatuh antara satu sama lain. Bukan semua, tapi segelintir. Nasihatlah cara hikmah, nasihatlah cara baik. Jangan tuduh daerah. Apa kita dapat? Kita ada menjauh. Jadi dah jadi satu tabiat. Akhirnya mana print screen apa kesilapan dia, maka kita bukan dia yang pakai ini sesat apa semua. Itu kemudian cara baik, cara belakang. Ataupun kalau kita nak tebus secara umum, kita statement yang menyatakan Dajjal ini handsome adalah satu statement yang lebih. Mohon yang pernah mengeluarkan keyakinan tersebut dapat berhati-hati dan lebih merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Full stop. Bawa-bawa ni satu imam tersalah baca. Habis bayar. Dia tertinggal satu ayat. Bawa imam baca cukup sedap. Makharijul huruf dia tengah, tajwid dia cantik. Cuma hari itu tak macam mana yang mangat tadi ikut. Dia tu berbili kita macam mana. Dia tak pasti lah. Tertinggal satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina pasal. Yang belakang pun punya ramai pun tak ada pula yang pasal. Walhal tengah baca-baca, kalau tengah baca surah tak pasal sabar sebab dia baca-baca. Maknanya baca-baca mesti dengar. So gang pun punya ramai, tak ada yang subhanallah. Tak ada. Lepas tu dibayar. Bayar tu tuan-tuan sampai masuk TV, sampai mufti tegur, sampai mufti keluar statement. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak jadi imam, tuan-tuan tak rasa apa masalahnya. Aku ni bekas imam. Saya ada dulu imam Masjid Besi, Masjid Tuanku Mizat. Sebelum tu imam 2 masjid di Kuala Lumpur. Kita tahu kita jadi imam. Kita ada aib kita ada kelemahan kita ada kesilapan kita. Disebarkan kononnya, ni nampak kita tertipu dengan syaitan. Kononnya nak bagi tahu kepada seluruh yang semayang semua bab itu memang kena khabar semayang.
yang sembahyang subuh tu akan tengok FB tu, akan tengok Insta tu, akan tengok media sosial tu. Tak perlu. Cukup sekadar buat rumah. Siapa yang boleh dapat video tu kalau bukan dia terus? Sebab dia melalui CCTV. Tuan, kita ni kadang-kadang hidup, kita tertipu dengan fitnah ini. Kita suka buka aib orang, malukan orang, sebarkan orang, share lagi. Sebelum kita buat, cuba kita fikir, ya Allah, bayangkan berlaku yang tersilap. Allah tuan-tuan, mana ada orang boleh declare bahawa dia tidak pernah melakukan kesilapan? Mustahil. Kita semua manusia biasa. Saya juga. Saya juga, sebab tu saya ni mana-mana yang bini-bini live macam ni, saya mustahil bilang. Tapi tak boleh live lah, tak ada masalah. Sebab orang manusia mencari-cari kesalahan memang akan ada. Termasuk kepada diri saya sendiri. Tapi tak boleh. Saya mendoakan sahabat ni. Kalau dia ada betul kesilapan yang ada saya buat, alhamdulillah. Maka saya boleh perbaiki lagi. Tapi kesian tuan-tuan. Tapi sebab itulah tuan-tuan. Jadi dajjal ni memang Aisyah lah. Itu yang pasti. Mana dajjal ni memang bermata sebelah. Sebelah lagi tak dapat digunakan. Seolah-olah mata itu menodol ke muka. Ya Allah. Memang tak comel. Betul-betul. Okey, kemudian antara tanda akhir zaman yang keduanya keluarnya asapnya ini dukhan. Fartaqim yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Allah nak cerita pasal dukhan ni sampai Allah datangkan surah khas berkenaan surah Ad-Dukhan. Kalau bahasa lama dia panggil asap, lepas asap dia panggil kabut, sekarangnya orang panggil jerum. Pagi tadi IPU, cek dalam handphone, IPU di Putrajaya tak silap 1.6 lebih. Dekat nilai, dekat persoalan saya seperti duk bagi ujung Bukit Mahkota sebelum nilai 1.8 lebih, tak silap. Lebih sikit cuti lagi sekolah. Tapi JAIS dah keluar untuk PSRA. Kementerian Pelajaran yang periksa, yang untuk periksa JAIS dah, PSRA hanya akan cuti kalau 3 lebih. Baru dia akan cutikan untuk yang sedang ada. Jadi anak-anak yang lain 200 akan cuti. Dan tentu bertanyalah. Saya biasa pergi ceramah di bahagian kaji cuaca, bahagian meteorologi tu, kan? Dekat PJ. Ceramah lepas ceramah tu dia bawa saya tempat dia buat kajian cuaca alam tsunami. Ni Ustaz ni alam tsunami. Lepas tu dia bawa masuk bilik yang berita pasal cuaca tu. Hujan di 1-2 tempat. Dia bagi pula saya duk berlakon lah. Hujan di 1-2 tempat. Macam mana? 1-2 tempat tu lah. Faham dong, dan hujan di 1-2 tempat. Pekan cerah, masa depan. Itu cerita lain lah. Semakin cerah masa depan, postu. Jadi nak ceritanya, mereka kalau tuan tanya macam mana persoalan jerumu yang ada, mereka pun tak tahu. Sepatutnya dia kata Ustaz, kalau hujan ni turun, patutnya paling tak half separuh daripada jerumu akan hilang. Tapi kali ini tak hilang. Tak hilang, hujan turun pun tak hilang. Dia stay kat situ. Macam tak buat masuk. Dan ialah tuan-tuan manusia, mana nak boleh sama dengan ciptaan Tuhan. Hujan yang Allah datangkan, biasanya hujan itu akan datang sekali dengan angin. Tapi kalau hujan pembenihan awal tuan-tuan, dia turun angin saja pokok dia, tak ada angin. Waktu dia turun tu pula ada tempat hujan, ada tempat tak hujan. Jalan depan sikit tak hujan, depan tu hujan pula. Tak smart. Manusia nak cuba buat ciptaan, tak boleh lah Allah SWT. Maka hari Jumaat baru ni kita sama-sama buat solat sunat istisqa, minta hujan. Tapi dia punya cara itu tak belum menepati
kehendak yang sebetulnya. Kehendak yang betul dengan buat pengumuman, kita minta seluruh rakyat beragama Islam untuk puasa 3 hari. Start hari Isnin, hari ini contoh, Selasa, Rabu kita berpuasa. Hari Khamis, seluruh negara serentak jam berapa kita kumpul di luar, minta baru nampak keseluruhan. Tapi saya tak pasti siapa yang tak ada siapa yang menasihati. Oh, contoh kalau kita buat suara syok, dia buat dalam masjid tak kena, dia mesti buat di luar. Buat di luar kawasan padang. Datang gitu dengan pakaian yang compang camping, yang pakaian yang tidak ini bisnes istisqa. Tai ada ni. Tai nak kot pakai ni. Mana mau tu. Saya waktu jadi imam saya buka sikit hutang saya. Kita datang dengan penuh kehambaan. 3 hari kita dah puasa. Bawa anak dan isteri keluarga datang menghadap. InsyaAllah Tuhan nak tengok sejauh mana kita beraih kepada dia. Ini salah satu fitnah. Sebab tu jangan kita kata dukhan ni tak ada kaitan ni, hanya asap ni. Dia kata dukhan yang asap dukhan yang menyembuhi atmosfera bumi selama lebih setahun akibat daripada hempasan meteor besi yang menghantar pada pertengahan bulan Ramadan. Kerana ini menyebabkan cahaya matahari terhalang dan perubahan iklim yang berlaku. Betul tu orang Indonesia kita tak pastilah benda tu betul tak betul. Daripada itu banyak yang tak betul juga. Tapi tengok tu macam yang di ada yang merah. Itu betul tak betul? Ini saya tanya ni. Itu betul tak tahu kan? Yang merah macam tu sampai langit sampai merah. Itu kalau betul lah subhanallah. Saya memerlukan statement ni bukan bagaimana yang kita tak nanti bukan benda cakap betul. Cakap saya pakai rujukan yang tak betul. Jadi sebenarnya kalau betul, saya pun tak pasti betul tak betul. Tapi itulah yang menyatakan matahari akan terhalang. Nah ini kita lihat. Walaupun kita kata ini betul-betul bila dekat nak kiamat, tapi Allah dah bagi dah petunjuk. Dan kita jangan kata benda ni ala dia cerita Indonesia lah, bakau utara. Setiap kejadian itu memang memerlukan kepada asbab. Asbab tu memang ada lah. Asbab nanti apa? Kanser. Asbab nanti apa? Jantung. Asbab nanti apa? Sebab tu. Asbab ni kenapa? Sebab tu. Hutan terbakar. Ya hutan terbakar pun dia pun dah padam betul. Tapi api tak mau asap. Dia tak nak gambut dalam tu. Dalam tu dia dah siram air, dah mengenal air. Tapi dalam tu api tak padam. Itu siapa dia tuju? Manusia tuan-tuan, dia kena berlutut di hadapan Allah SWT. Dia boleh ikhtiar tuan. Begitulah hidup kita tuan-tuan. Kita boleh 1001 ikhtiar untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Tapi hakikatnya yang boleh meninggalkan kita daripada dosa-dosa hanya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Lepas tu tinggalkan pergantungan dengan makhluk. Kembalilah bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya asap Tuhan salah satu tanda. Salah satu tanda. Sedap pula kalau ada yang dari Tuhan. Sebenarnya hantaran meteor ataupun batu akas ditujukan kepada syaitan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan hanya Allah menggunakan perkataan syihad. Banyak apa itu bagi menghancurkan syaitan sebagaimana yang disebut di dalam ayat 8 hingga 10 surah As-Saffat. Okey. Baik. As-Saffat As-Saffat Wazariyat. Ada ayat itu. Begitu juga syaitan tidak dapat memasang telinga mendengar perbicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka sisaan yang ikat akan tetapi siapa antara mereka yang mencuri pembicaraan maka ia dikejar oleh suluh api yang digunakan dari benda muslim. Jadi ceritanya syaitan dia tak boleh dengar. Tak boleh dengar maklumat daripada langit. Sebab itu apa syaitan sebab itu dia tak boleh cerita masa depan. Tetap pergi bohong macam mana pun dia tak boleh cerita dengan masa depan. Syaitan cuma boleh cerita dengan benda yang akan lepas. Cerita-cerita masa depan. Betul pernah ada jumpa kawan-kawan main tu tak? Apa kita panggil tu? Spirit. Saya tak pernah ada kau tapi abang saya cerita. Dalam sekolah spirit kan. Kalau tu
Dia tak akan tahu apa yang akan berlaku esok. Tapi apa kalau tuan tanya dia apa yang semalam aku pergi makan kat mana kau? Dia boleh jawab. Dia boleh cerita. Sebab syaitan dia tak boleh. Kalau dia nak curi maklumat, maka dia akan kena rujuk manusia. Rujuk dia akan kena dia akan kena rejam dengan minjau ni tadi. Gitu. Baik, kita berhenti rehat dulu. Apa nama? 10:45 kita masuk tadi. Okey? 10:50 lah. 10:50 mesti dah ada dah. 10:50 kita akan start. 10:45 kita masuk, 10:50 kita start. Okey? Terima kasih pada Tuan Bosi, saya pada Tuan-tuan sekalian, majlis sebentar rehat sementara. Jadi bagi yang belum sarapan boleh dapatkan sarapan. Cuma untuk penggunaan bilik air tandas hanya belah kiri sahaja boleh digunakan. Belah kanan ada masalah. Jadi sekarang kita rehat. Kita akan masuk 10:50 insya-Allah. Assalamualaikum.